Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Cakap buat semua penonton Malaysia hari ini. Kita bertemu kembali untuk bulan Februari 10 Februari 2021 sudah. Bulan Februari ni kan sekejap je kan, 28 hari bulan sampai 28 hari bulan. Maknanya lagi hitung-hitung 18 hari lagi kita nak habis. Diam tak diam kan? Ha. Dah 10 hari menjelangnya Februari ni, apa yang kita dah lakukan ataupun banyak lagi sebenarnya perkara yang kita rancang mungkin tak sempat nak lakukan. Kita rasa macam terkejar-kejar walaupun kita masih berada di rumah, tak keluar dan tak dapat nak melakukan aktiviti di luar rumah. Ya, sebelum inilah. Tapi mungkin hari ini adalah hari yang menjadikan sedikit kelonggaran bagi kita kan. 10 Februari kita tahu yang kita banyak lagi dibenarkan aktiviti di luar yang boleh dilakukan. Okey. Okey, alhamdulillah lah kan, sebab sebelum ni mungkin ramai di antara kita yang rasa macam tak lengkap. Kalau misal kata kalau nak makan kan, tapau je, sebab ada di antara kita yang rasa macam tak feel kalau makan kat rumah. Ada juga ditawarkan perkhidmatan makan dalam kereta juga. Tapi sama juga kan, sebab kalau makan dalam kereta kan berbau kereta tu. Betul. Jadi kerajaan telah pun melonggarkan SOP tersebut. Jadi bermula hari inilah. Tadi pun saya sebelum sampai ke Sri Pentas, saya suka tengok-tengok kedai-kedai mamak ke kedai makan berbagi tadi kan. Kalau sebelum ini meja-meja makan, kerusi disimpan kan. Tapi sekarang ni dah diletakkan di permis perniagaan mereka, jadi dah bolehlah makan dua orang. Beberapa kebenaran yang telah pun dikemukakan semalam, yang telah pun dibenarkan oleh pihak kerajaan berkuat kuasa pada hari ini, yang mana dine-in ataupun makan di restoran itu telah pun dibenarkan. Hanya 2 orang sahaja yang dibenarkan untuk duduk pada satu meja. Pelbagai SOP yang ketat yang diutarakan oleh pihak kerajaan yang perlu dipatuhi oleh setiap daripada kita. Kadang-kadang bila kita cerita pasal SOP ni, walaupun dah ada guideline sebelum ni pun sebenarnya dah ada SOP yang telah pun ditetapkan. Tapi tepuk dada tanya selera lah kan. Siapa yang akan menjalani, siapa yang akan mematuhi. Sebab yang diutarakan juga semalam, jika ada sahaja kes akan tutup serta-merta. Dan ada juga telah diberikan garis panduan yang baru untuk kali ini, untuk berpasti 10 Februari ini. Katanya kalau misalnya seseorang itu suhu badannya 37.5, memang tidak dibenarkan masuk sama sekali ke premis tersebut. Dan juga kalau misalnya pemilik kedai pakaian kan dah boleh buka kan. Jadi pemilik premis pakaian ini perlu menyediakan sarung tangan pakai buang kepada pelanggan untuk memilih baju tu. Jadi kalau dulu kita lihat sarung tangan pakai buang ni hanya kepada, kan kita nak pergi hotel buffet dan sebagainya, dia bagi kan kalau kita duduk hotel, supaya pegang sudu tu ke pegang makanan tu tak terus daripada tapak tangan. Dan ini yang sebenarnya yang kita perlu ambil tahu, terutamanya kepada premis-premis lah kan, garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Maknanya peluang dah diberikan kepada anda untuk beroperasi semula. Yang kita kena pastikan adalah ini adalah untuk mencari rezeki, sumber rezeki untuk kita semua kan. Bila kelonggaran telah pun dibenarkan, kita juga yang minta supaya kelonggaran ini diberikan, dan kerana kes juga dilihat menurun. Selain daripada itu, kes adalah disebabkan daripada tapak pembinaan kan, kerja-kerja yang lain. Jadi mungkin membenarkan sedikit kelonggaran ini, jangan mengambil kesempatan di atas perkara ini. Cuba sebaik mungkin untuk mematuhi SOP kerana kita nakkan semua orang punya periuk nasi terjaga. Begitu juga dengan penggiat-penggiat seni, pemain industri juga mendapat berita baik yang boleh melakukan penggambaran dengan SOP yang begitu ketat, iaitu ujian saringan COVID-19 haruslah dilakukan terlebih dahulu supaya mendapat kebenaran daripada pihak Finas untuk menjalankan penggambaran. Kabarnya 3 hari lebih awal jadi prosesnya dilihat agak teliti supaya memastikan penggambaran dapat dilaksanakan. Kerana ini melibatkan itulah punca pendapatan penggiat seni, pemain industri yang terlalu ramai yang kabarnya sekarang ni mengutarakan rintihan mereka juga tidak dapat melaksanakan tugas-tugas mereka. Betul. Jadi selepas ni yang mana nak buat syuting, penggambaran cuma sekarang ini boleh dijalankan di dalam studio sahaja. Untuk lapangan kita masih lagi membuat perangkaan untuk anda membuat penggambaran. Baik, topik yang akan kita bawakan hari ini banyak dan antara yang kita akan fokuskan pada hari ini adalah berkaitan dengan membina kehidupan selepas kanser. Yang mana kita tahu bahawa kita tak mahulah kan kita ni terkena kanser dan sebagainya, tetapi kalau ikutkan dalam pada kita pernah terbaca yang mana yang terkena kanser ni, kadang kita tak sedar tau. Kita tak sedar apabila kita jatuh sakit, apabila kita dah pergi ke hospital, kita didiagnosis kita ni menghidap kanser tahap 4 terus kan. Tetapi apa yang kita nak bawakan hari ini adalah bagaimanakah kehidupan kita ni, andai kata kalau kita terkena kanser, untuk kita membina kehidupan. Sebab orang yang terkena kanser ni pun sama saja macam kita kan. Kita boleh membina keluarga kita juga. Tapi
Itulah sebab dua fasa dugaan juga bagi mereka. Satunya bila mereka berperang ketika mengalami penyakit itu. Keduanya selepas mereka disahkan melepasi kanser. Bagi mereka yang berkemampuan mungkin tidak ada masalah. Betul. Tapi bagi mereka yang tidak berkemampuan untuk membina semula kehidupan selepas kanser itu mungkin satu dugaan yang besar juga. Kata bila kita sakit kan, bila mereka sakit dah tak bekerja, tak boleh bekerja, kualiti hidup menurun dan sebagainya, kesihatan menurun. Jadi bila hilang pekerjaan, nak cari sumber kewangan sebab perubatan kanser ni kan memerlukan sumber kewangan yang tinggi dan sebagainya. Jadi mereka nak membina semula tu sebenarnya memerlukan sokongan orang ramai. Ada yang sehingga mengatakan apabila rawatan-rawatan kanser ni dia akan mematahkan semangat individu itu untuk bersama dengan keluarga. Walaupun individu yang pernah berkahwin, dah ada anak dan sebagainya, lepas melakukan kemo, susah untuk mereka menjadi, kalau ibu tu susah untuk mereka menjalankan tanggungjawab ibu, tak terlantar, tak boleh nak bersama dengan anak, nak pegang anak pun masih ada lagi ubat kemo tu dan sebagainya kan. Jadi pelbagai perkara cabaran yang dilalui, tapi kitalah berperanan untuk memberi sokongan kepada mereka kerana kanser ni bukan pengakhirannya kan. Selepas kanser ni mungkin kehidupan yang diperlukan adalah sokongan moral daripada support system yang main peranan penting dalam kehidupan mereka, insyaAllah. InsyaAllah dengan mungkin teknologi dan juga perubatan yang semakin canggih ini, insyaAllah mereka ini boleh meneruskan kehidupan mereka ini untuk membina keluarga. Baik, kita nak kongsikan juga Fariha dan Anim berkaitan dengan kes COVID-19 dan selepas hampir beberapa minggu kita menunggukan keputusan, sebab saya rasa semalam tu kita mencatatkan 2,764 saya rasa adalah pencapaian terbaik lah selepas PKP 2.0 dilaksanakan. 5,000, 4,000 hari ini semalam kita dapat angka yang cukup menarik, 2,764. Walau bagaimanapun kita tidak boleh selesa dengan keadaan ini, walaupun mencatatkan kes sembuh baru sebanyak 3,887 kes. Masih lagi mencatatkan dua angka untuk kematian, 13 kematian dicatatkan, menjadikan 909 kematian yang berlaku di Malaysia. Dan kalau jumlah secara kumulatifnya 248, 316 dan semalam 12 kluster baru telah dicatatkan. Walaupun agak menurun sedikit, statistiknya 2,764. Tapi jumlah kluster aktif sekarang ni adalah 459, masih lagi besar klusternya. Kerana setiap hari mencatatkan kluster-kluster baru yang jumlahnya banyak juga, berbelas-belas sekarang ini. Ini mencatatkan kes kematian. Ya, ini mencatatkan kes kematian baru. Dan kalau kita melihatkan taburan kepada negeri, kalau kita lihat Melaka mencatatkan kenaikan yang agak mendadak. Seperti yang dijangkakan, kes Melaka akan meningkat dalam masa beberapa minggu ini. Johor mencatatkan 521 kes, manakala yang tertinggi masih lagi dikekalkan di Selangor, 862 kes yang berlaku di Selangor. Ini adalah kluster baru yang anda perlu lihat dari segi latar belakang kes, supaya kita tahu apa yang kita perlu kongsikan bersama dengan mungkin orang terdekat kita supaya menjarakkan diri, supaya kekal berada dalam keadaan kawalan kendiri itu untuk mengelakkan kita daripada pergi ke tempat-tempat yang berpotensi tinggi, yang berisiko tinggi untuk kes COVID-19. Okey, dalam taburan statistik COVID-19, negeri Perlis Tahniah tiada kes. Alhamdulillah. Sebelum tu 2 kes kan? Betul. Sekarang dah sifar, alhamdulillah. InsyaAllah hari ini pun tak ada kes lagi, insyaAllah. Baik, kita nak lihat perkongsian di halaman utama akhbar-akhbar tempatan hari ini. Baik, saya nak mulakan dengan BH lah ya. Dalam kita dah bercerita berkenaan dengan banyak sektor yang telah pun diberikan kelonggaran. Lebih banyak kegiatan yang telah pun dibenarkan. Kita telah pun kongsikan pagi tadi. Bermula hari ini, lebih banyak kegiatan berkaitan perniagaan, kreatif dan sukan dibenarkan kembali beroperasi. Kita tadi tak sentuh sangat pasal sukan kan. Jadi alhamdulillah untuk latihan pusat Liga Bola Sepak Malaysia pun akan dibuka. Lepas tu Liga Hoki Malaysia dan juga sepak takraw pun bakal dibuka. Tapi ini untuk latihan saja ya. Jangan lepas ni plan nak main futsal ke badminton ke apa ya. Ini cuma latihan saja yang diberikan kelonggaran kepada golongan-golongan ahli sukan ini. Dan butirannya di muka surat 6 dan juga 7. Dan paparan yang anda lihat sekarang ini ada juga berita infografik yang telah pun dipaparkan dekat sini. Antara sektor-sektor yang kembali dibuka, kedai barangan antik, alat permainan, pemaidani, kandungan kreatif, peralatan sukan dan juga kedai kosmetik. Tadi Fariha kata tadi kalau yang mana mungkin nak
beli pakaian kena pakai sarung tangan kan. Yang kosmetik pun sama juga. Kosmetik ni kalau sebelum ini mungkin kita boleh cuba kan, apa yang seorang tu datang, saya tak yang tahu tu tak boleh kot kan. Sekarang tak boleh dah. Sekarang ni cuma kosmetik ni jual beli saja. Jual beli saja. Itu yang diberikan kelonggaran lah untuk mereka ini. Baik, anda boleh baca di buku surat 6 dan juga 7 berkaitan dengan kelonggaran SOP yang telah pun diberikan kepada golongan peniaga ini. Baik, itu dia di BH. Kita lihat di mana? Metro. NST. Okey, New Straits Times. Ini adalah satu berita baik bagi mereka yang sedang menganggur. Kita tahu kes pengangguran semakin lama semakin meningkat. Namun begitu, inisiatif kerajaan telah pun memberikan 160,000 peluang pekerjaan yang baru akan diwujudkan pada tahun ini. Okey, ini apa yang dikabarkan semalam. Halaman 5 menceritakan lebih lagi, sedikit petikan saya bacakan di sini. The government, through close coordination with the industrial sector, aims to create 160,000 new jobs this year by committed investment. The Prime Minister's office in a statement yesterday said the government welcomes the offer made by the Federation of Malaysian Manufacturers, FMM, and SME Association of Malaysia to work together to overcome the unemployment rate through initiatives under this year's budget, especially on skills enhancement and digitisation. Jadi kita tahu antara sektor yang betul-betul penting dan menawarkan peluang pekerjaan yang tinggi adalah sektor yang lebih kepada pendigitalan. Jadi mereka yang inginkan mencari pekerjaan hendaklah masuk ke portal My Future Jobs. Lebih kurang 200,000 peluang pekerjaan, dan bukan itu sahaja, proses untuk menyesuaikan calon ataupun candidates dengan peluang pekerjaan tersebut juga diwujudkan dalam portal tersebut. Jadi anda boleh pergi ke My Future Jobs portal untuk mendapatkan info lanjut dan mungkinlah rezeki kan peluang pekerjaan untuk anda. Okey, itu dia inisiatif untuk menurunkan kadar pengangguran di Malaysia. Okay, saya nak kongsikan pula di Harian Metro. Saya suka muka hadapan hari ini, variasi cerita. Dia ada masyarakat, ada meja jenayah dan yang tular semalam Datuk Seri Rina Harun. Jadi saya rasa Harian Metro kan macam wajah baru, penampilan baru, idola baru untuk mereka yang ingin disebut-sebutkan. Okey. Tapi sebenarnya saya nak bawakan ini berkenaan dengan meja jenayah lah. Lari tinggal 10 guni syabu, dadah 16.1 juta tepi sungai. Ini berlaku di Kelantan. Sempadan Golok dan juga Kelantan ni lah, di halaman ke-5. Baik, dua lelaki tinggalkan 10 guni syabu berjumlah 16.1 juta di tebing Sungai Golok. Jadi dia kata meninggalkan 10 guni ni, dia tengok ada 402 kilogram syabu. Dalam kejadian jam 10 pagi itu, suspek dipercayai melarikan diri apabila menyedari kehadiran sepasukan anggota daripada Batalion ke-4 Regimen Sempadan. Menurut Panglima 8 Brigade, Brigadier General Zamsari Abu Hassan berkata, jadi anggota yang menjalankan rondaan Op Benteng melihat dua lelaki dari Thailand sedang menyeberangi sungai menggunakan bot galah menuju ke tebing. Jadi mereka kemudiannya didapati nak angkut objek dari dalam bot tu ke tepi sungai, dan dua lelaki itu segera melarikan diri apabila bot kembali ke negeri jiran sebaik menyedari ada kehadiran berpihak berkuasa. Bayangkan 16 juta yang akan meragut nyawa beberapa individu dan berapa ratus ribu masyarakat di Malaysia, berapa juta masyarakat Malaysia. Itu adalah untuk penggunaan tempatan kan. Bila sampai ke Kelantan dan akan diedarkan seluruh Malaysia. Itu yang menjadi modus operandi mereka. Syabas dan juga tahniah diucapkan pada tim penguatkuasa yang telah pun menjalankan tugas anda walaupun di musim COVID ni kan. Kadang-kadang nak lakukan outbenting tu lebih kepada memastikan membantras parti dan sebagainya. Tapi ini adalah satu kejayaan. Tahniah dan juga syabas diucapkan. Baik. Seterusnya pada hari ini kita akan kongsikan beberapa topik menarik juga. Nanti kita akan mengikuti perkembangan banjir di Sarawak. Apakah yang pasca banjir, keadaan bantuan dan sebagainya. Dan nanti Fazli Fuad akan bercerita tentang bagaimana membina kehidupan selepas kanser. Segalanya pastinya di Malaysia hari ini. Anda jangan ke mana-mana. CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan tingkah laku baik bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan.
P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. Kembali semula di Malaysia hari ini, kita nak bawakan sedikit perkembangan berkenaan dengan pasca banjir di Sarawak. Dan untuk itu kita nak bersama panggilan seremaya bersama dengan Yang Setia, penolong kanal Pesuruhjaya Bomba, Khairuddin Darman Husaini, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi Tuan Haji. Baik, Tuan Haji mungkin boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan perkembangan banjir, pasca banjir di Sarawak kali ini. Okey, alhamdulillah pada hari ini dan di Kuching saya matahari dan semalam pusat perpindahan sementara yang terakhir di PPS SK Tanah Putih telah ditutup secara rasminya dan ditutup daripada 14 PPS yang terbuka pada 5 bulan lepas dan pada malam telah ditutuplah dan bangsa mula balik ke rumah masing-masing. Dan alhamdulillah boleh terlihat dari segi fasa pertama sebelum, fasa kedua semasa dan juga sekarang mereka beralih ke fasa selepas, iaitu pihak Jabatan Bomba dan juga agensi penyelamat lain, tambah kali APM, Prela membantu untuk kerja-kerja, tambah kali pembersihan kawasan dan tambah kali contohnya surau masjid tempat awam lah yang diberi perhatian khusus dalam pasca banjir inilah. Ya, dan dikabarkan juga masih ada kawasan yang masih terjejas ya, Tuan Haji. Alhamdulillah kawasan di mana kawasan yang rendah air terbenung tu ada lagi lah, tapi kebanyakan mangsa dah balik ke rumah masing-masing. Ya. Balik dah. Balik tutup secara rasmi petang. Jadi pengoperasiannya sekarang ini penumpuannya untuk membantu penduduk membersihkan lokasi rumah mereka. Ya, kita membantu pertama kali sebenarnya saya maklumkan sebelum ini kepada semua mangsa bagi rumah orang tua OKU kita bantu dan sebenarnya kita beri tumpuan kepada pertama kali surau masjid yang terdedah dan semalam dah mula operasi kita dan hari ini kita mulakan pasukan kita lah untuk tujuan membersih pertama kali lumpur dan juga kawasan-kawasan dan yang penting juga kita buat sanitasi kepada semua PPS yang akan ditutup supaya memastikan sekiranya berlaku banjir lagi maka PPS bersedia untuk menerima mangsa lah kiranya berlaku lagi lah dan awal telah dilaksanakan. Tuan Haji, saya percaya bahawa bila kita di fasa pasca ini sebenarnya lebih mencabar kan, kerana kita tak tahu bagaimana sebuah lokasi itu, bagaimana apa yang kerugian telah dilalui kan, kawasan rumah tu kadang-kadang lumpur dan sebagainya. Bagaimana peranan Jabatan Bomba sendiri yang operasi yang digerakkan untuk membantu ini, berapa ramai, agaknya dalam tempoh berapa lama nanti akan dilaksanakan pasca banjir ini, operasi pasca banjir ini? Selalunya pasca banjir ni kita akan memastikan pasukan kita lah bersiap sedia dengan pengangkutan juga peralatan membersih lah. Kita juga gerakkan juga pasukan bomba sukarela sebab kalau dari segi operasionalnya memang anggota kita lebih kepada penyelamatan yang berskala tinggi, tapi untuk tujuan-tujuan ini kita juga galakkan PBS, pasukan bomba sukarela, bomba komuniti untuk terlibat sama kerja-kerja ini sebab kalau skalanya besar lah melibatkan banyak kampung dan pembersihan ini perlu kita laksanakan dengan segera. Cuma yang penting apa yang kita nampak dah selepas banjir ini kebanyakan mangsa kita dah dalam mereka duduk di PPS ni kita dah maklum kepada mereka bila sampai ke rumah apa patut mereka buat, contoh di keselamatan dari segi binatang berbisa mereka melaksanakan tugas ini dan banyak membantu guna tenaga jabatan untuk lebih khusus kepada pasca banjir iaitu pembersihan kawasan-kawasan awam dan juga sanitasi lah. Sebab pada masa yang sama kita memang menghadapi masih lagi pandemik COVID di Sarawak, itu tidak seteruk di Kuching ni kita masih dalam PKPB taklah macam PKP tapi di beberapa kawasan yang
pandemik COVID ni menjadi kegusaran dan kita perlu kerjasama dengan semua masyarakat, dan apabila jabatan kita buat advokasi di PPS tadi, alhamdulillah mereka memberi perhatian, dan setakat hari inilah kalau dimaklumkan tidak ada lagi kata orang, selepas banyak PPS dibuka sebelum ini, banjir ni kali ketiga banjir di Sarawak ni tidak wujudnya kluster banjir. Jadi ini merupakan satu petanda positif yang baik, di mana mangsa-mangsa banjir mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak SDMC dan agensi-agensi penyelamat yang berada di lokasi PPS. Dan alhamdulillah nampak perkara ini merupakan satu positif lah di kalangan komuniti, dan mereka bersedia membantu mereka sendiri. Maknanya bantu kami untuk bantu anda. Itu pernah bomba kita buat advokasi dan menunjukkan satu perubahan minda di kalangan komuniti yang mana kita boleh beri tabir hormatlah kepada mereka, sebab sama-sama dengan agensi kerajaan dan juga pihak mereka. Jadi satunya kerjasama yang cukup padulah. Tanggungjawab semua pihak Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji nasihat kepada mereka yang telah pulang ke rumah mangsa-mangsa ini. Okey, seperti mana tadi dalam di tempat PPS kita dah bagi advokasi, sebab sebelum, semasa dan selepas apa patut mereka buat telah diberi kongsian di mana pegawai-pegawai kita yang semasa kita menghantar mereka balik, kita juga mengingatkan balik kepada mereka, dan proses ini berlaku dengan kerjasama yang cukup baik. Dan pada masa sama juga agensi terlibat dalam jawatan kebajikan masyarakat dan juga pejabat-pejabat daerah buat penilaian dan juga bantuan serta mengambil data-data mereka supaya penyaluran bantuan, contohnya bantuan barang-barang dapur yang perlu dibuat bila mereka masuk balik ke rumah telah berjalan dan cukup baik. Dan saya betullah di mana kerjasama antara agensi di bawah silian pihak SDMC itu Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri peringkat bahagian dan daerah telah berlaku dengan cukup baiklah. Dan saya ingin nak ulang balik sebab kerjasama yang ada dan juga pematuhan arahan-arahan dikeluarkan oleh agensi penyelamat dan juga agensi yang memantau PPS ini berlaku dengan cukup baiklah. Baik, terima kasih Tuan Haji berkongsi maklumat bersama dengan kami. Jaga diri Tuan Haji ya. Sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia yang setia menolongkan Pesuruhjaya Bomba Khairuddin Rahman atau Husaini, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak. Kita doakan yang terbaik buat mereka yang baru pulang ke rumah. Hati-hati dan juga perlukan tumpuan terhadap keselamatan diri dan juga keluarga ketika membersihkan rumah setelah melalui pasca banjir ini di Sarawak. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti Fazli akan bersama kita untuk berkongsi berkenaan dengan bagaimana membina kehidupan selepas kanser. Semua selepas ini di MHI. Saya disahkan mengidap kanser pada usia 30 tahun pada tahun 2017. Saya dah menjalani kemoterapi, radioterapi, Herceptin, dan baru-baru ni saya sekali lagi kena buat kemoterapi sebab kanser saya dah merebak ke paru-paru dan tulang dada. Dan sekarang kanser saya berada di tahap 4. Doktor menasihatkan saya agar tidak mengandung disebabkan oleh kanser saya yang melibatkan hormon. Biasa kan kanser payudara dia melibatkan hormon. Macam saya kanser payudara triple positif. Sepatutnya saya kena operate untuk buang ovari pada bulan September tahun lepas, tapi disebabkan masalah COVID sekarang kan, so postpone. So saya kena makan ubat hormon dulu lah untuk kawal sel kanser tu dari terus merebak. Saya telah berkahwin selama 7 tahun dan tidak dikurniakan cahaya mata. Perasaan tu tipulah kan kalau saya kata saya tak sedih bila tengok orang lain ada anak, main dengan anak-anak. Tapi berkat sokongan suami saya, sokongan keluarga dan family dengan suami pun tak pernah nak tekan, maksudnya tak pernah pressure saya soal anak. So saya reda dan saya bersyukur sangat-sangatlah. Saya banyak sibukkan diri saya di kedai untuk bantu suami saya
di kedai nasi ayam kami tu. Jadi dari situ saya dapat lupakan sementara lah kesakitan saya tu. Saya harap agar saya dapat terus kuat untuk lawan kanser ni, untuk sama-sama kata apa, bagi inspirasi dekat orang lain daripada pesakit kanser ataupun pesakit kronik di luar sana. Jangan sesekali putus asa, jangan sesekali down, jangan sesekali rasa macam diri kita ni tak berguna ataupun rasa macam kita ni tak boleh hidup macam orang yang lain. Kita kena kuat, okey, untuk keluarga, untuk kehidupan kita sendiri. Kita jangan fikir orang lain, kita fikir diri kita sendiri. Baik, itu dia perkongsian pasangan yang ingin membina keluarga selepas melakukan rawatan kanser. Dan kita sebenarnya banyak terbaca, terdengar ya, mereka yang menghidap ataupun pesakit-pesakit kanser ni sebenarnya mempunyai hati yang cekal dan juga mereka ini mempunyai satu semangat yang tinggilah sebenarnya untuk melawan kanser ini. Tetapi mungkin ada di antara pesakit-pesakit kanser ini yang ingin membina kehidupan mereka, mereka ingin mempunyai anak, tetapi atas nasihat doktor ya, mungkin mereka ini tidak boleh menambah ahli keluarga mereka. Mungkin sekarang ini ada teknologi, mungkin ada ubat-ubatan yang canggih sekarang ini, mungkinlah mereka ini bolehlah nak melahir, bolehlah untuk menambah zuriat ataupun inginkan cahaya mata. Baik, untuk itu saya nak bersama dengan Dr. Adila Ahmad, pakar sakit puan perubatan kesuburan daripada Hospital Pantai Kuala Lumpur, bercakap berkenaan dengan tajuk kita, merancang keluarga selepas rawatan kanser. Assalamualaikum Dr. Adila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Dr. Adila. Tadi kita dah lihat bikisan tadi tu salah seorang daripada pesakit kanser yang mana doktor sarankan agar tidaklah boleh menambah zuriat ataupun nak mempunyai anak. Sebagai permulaannya mungkin Dr. Adila boleh kongsikan tentang perkara tersebut, relate daripada bikisan itu tadi, Dr. Adila? Simpati dengan apa yang Puan yang sudi berkongsi kisahnya tadi. Sudahlah diberitahu mengidap kanser, kemudian dinasihatkan pula untuk tidak hamil ya. Jadi seperti perumpamaan sudah jatuh di timpa tangga ya. Tetapi seperti yang kita faham, teknologi perubatan sentiasa berubah. Kita tak tahu apakah peluang ataupun apakah kemajuan yang akan berlaku pada tahun-tahun akan datang. Mungkin 5 atau 1 atau 3 tahun lagi ada teknologi ataupun ada ubat-ubat dan kemoterapi yang membolehkan Puan tadi dibenarkan hamil ya. Jadi sebab itu bagi saya bahagian pakar kesuburan pula kita sangat bertuah kerana sekarang ada teknologi-teknologi yang boleh membantu untuk menyimpan telur ataupun ovari ataupun embrio itu sendiri untuk kegunaan pada masa akan datang. Ya, alhamdulillah lah sebab kita ikut ya. Jadi bila bercakap mengenai kanser ni, satu perkara yang paling penting adalah masa. Apakah berapa lama lagikah masa yang saya ada? Dan yang kedua adalah jika saya memilih untuk menyimpan ataupun membekukan telur kita ataupun ovari kita, apakah peluang saya untuk hamil, berapa cepatkah saya boleh hamil, kerana setelah hamil akan ada tempoh lagi 9 bulan kan untuk kandungan sebelum dia dilahirkan. Jadi bila kita bercakap mengenai masa ini, kita perlukan satu rawatan yang cepat dan pada masa yang sama selamat. Ya, dan kita harapkan yang mana mungkin nak menambah keluarga tu mungkin boleh berjumpa dengan pakar lah. Sebab apa? Sebab seperti mana yang doktor katakan tadi, mengikut kepada peredaran zaman ya, kita mempunyai mungkin teknologi yang canggih untuk mereka ini. Baik, mungkin boleh doktor memberikan pencerahan daripada isu kesuburan ini. Adakah ianya melibatkan pesakit-pesakit kanser untuk pesakit kanser wanita sahaja ataupun ianya juga melibatkan pesakit kanser lelaki, doktor? Untuk kalau pesakit kanser lelaki yang terlibat, biasanya melibatkan organ reproduktif ya, testis yang menghasilkan sperma, ataupun kanser yang melibatkan radiasi pada kawasan pelvis. Jadi untuk lelaki mudah, kita akan minta dia keluarkan air mani secara basa-basi dan kita bekukan air mani tersebut ataupun sperma tersebut. Tetapi untuk perempuan ni agak leceh kerana ovari
badan kita, dan kita ada lagi satu organ yang sangat penting iaitu rahim untuk hamil ya. Dan buat masa ini ada apa yang kita panggilkan kepakaran untuk memudahkan transplantasi rahim dari satu bahagian dari satu wanita kepada wanita yang lain. Jadi secara perbandingan untuk lelaki senang, tapi untuk perempuan ni agak leceh sedikit kerana ia melibatkan suntikan, prosedur pembedahan dan mengambil masa yang lama juga. Jadi yang penting adalah perbincangan 3 penjuru ataupun 4 penjuru. Pakar kanser atau pakar onkologi, saya sebagai pakar kesuburan, pihak pesakit dan keluarga jika yang mengidap kanser itu masih muda ataupun di bawah 18 tahun, dan juga seorang lagi adalah pakar kanser sakit puan yang bagi mereka yang mengidap kanser sakit puan. Tak semua kanser itu terlibat yang bila kita bercakap mengenai isu kesuburan ini, bukan sahaja kanser yang melibatkan organ reproduktif, tetapi contohnya kanser payudara ataupun kanser bahagian darah seperti lipoma, di mana mereka akan mengambil ubat-ubat kemoterapi, dan kita tahu kemoterapi ini boleh mematikan telur-telur yang ada di dalam ovari. Jadi apabila dilakukan perbincangan ini, seperti yang saya cakap pada awal masa tadi, iaitu masa kita akan berbincang dan membuat susunan bilakah masa yang paling sesuai untuk melakukan prosedur ini. Adakah beliau lebih sesuai untuk diambil telur itu ataupun diambil tisu ovari dan dibekukan sebelum beliau menjalani kemoterapi, ataupun beliau menjalani kemoterapi dulu untuk 1 kitaran ataupun 6 kitaran dan sebelum terus menjalani prosedur kesuburan. Okay. Ini bukan keputusan pada sebelah pihak. Ya. Baik doktor, kita dah tahu tadi doktor dah pun menyentuh berkenaan dengan masa yang sesuai untuk mereka ini membuat rawatan kesuburan ini. Dari segi mungkin untuk rawatan kesuburan ini, adakah ianya bergantung kepada jenis kanser ataupun tahap-tahap kanser tersebut, doktor? Sebab tahap-tahap kanser mempengaruhi peluang untuk pesakit itu survive dalam istilah perubatan. Berdasarkan kajian ke atas pesakit kanser sebelum ini, kita dapati secara umumnya jika kanser itu pada tahap pertama, peluang untuk sembuh selepas 5 tahun survival rate adalah tinggi, ada dalam 90%, tetapi bagi kanser tahap 4 pula peluang hidup itu rendah di bawah 20% bergantung kanser tersebut. Jadi bila memperkatakan mengenai rawatan kesuburan ini dan dengan tempoh 1 tahun, bukan peluang saya masih hidup selepas 1 tahun ataupun 5 tahun, ia bukan satu yang kita kata okey, satu kanser ini begini rawatan, tidak. Dia bergantung kepada pesakit, dan umur pesakit juga sangat penting kerana umur juga mempengaruhi kesuburan pada ovarinya. Okey, baik. Bila katakan tentang rawatan untuk mengekalkan kesuburan ini, ada beberapa yang kebanyakan yang kita tahu adalah rawatan persenjawan tabung uji IVF. Tetapi kita ada rawatan sebelum itu lagi, iaitu mengambil tisu dari ovari dan membekukannya, dan kemudian setelah beliau tamat menjalani kemoterapi ataupun telah disahkan okey, kita akan masukkan semula tisu ovari itu melalui pembedahan ke dalam ovari yang masih ada di situ. Okey, baik doktor. Ya. Doktor, secara ringkasnya mungkin doktor boleh kongsikan, sebab ramai mungkin di antara kita yang ingin menambah zuriat mereka kan pesakit kanser ini. Mungkin boleh ceritakan sikit berkenaan dengan kosnya, adakah mahal dan adakah Malaysia ini adalah negara yang paling sesuai lah untuk kita nak membuat rawatan IVF ni, sebab ada di antara kita yang mungkin rasa macam nak buat rawatan ni sampai ke luar negara. Mungkin doktor boleh kongsikan secara ringkasnya, doktor? Setakat ini, apa yang saya faham, di dalam negara kita telah ada kemudahan rawatan tersebut di hospital kerajaan ataupun di hospital swasta, dan seperti kita maklum, rawatan kesuburan tidak ditanggung oleh mana-mana majikan ataupun pihak insurans. Jadi pesakit perlu mengeluarkan kos sendiri di antara mungkin sekitar 20. Doktor? Peranan kewangan lah itu. Ya. Okey. Baik doktor, ini saja masa yang sempat kami berikan. InsyaAllah lah. Kita pun ada sedikit gangguan teknikal tadi. InsyaAllah lah kita akan hubungi doktor semula nanti kalau ada masa. Baik, terima kasih doktor di atas masa yang diberikan.
Ya. Okey, baik, itu dia kita telah bersama dengan Dr. Adila Ahmad, pakar perunding sakit puan perubatan kesuburan Hospital Pantai Kuala Lumpur, dan diharapkan ianya dapat memberikan pencerahanlah kepada anda pesakit-pesakit kanser, dan anda sebenarnya bolehlah untuk mendapatkan rawatan anda kata anda bercadang untuk membina keluarga anda, untuk anda dapatkan zuriat ataupun nak menambah zuriat lagi. Baik, kita ingin bersama dengan satu lagi, kita ada segmen tajaan sebenarnya daripada DZR Pharma. Jom kita saksikan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi penonton. Hari ini saya datang lagi iaitu memperkenalkan, bila tengok muka saya ingat produk yang kami keluarkan DZR Healthcare daripada kilang kami DZR Pharma. Produk untuk orang yang ada masalah sakit sendi, sakit lutut, nak sembahyang susah, nak rokok susah, nak berjalan susah, nak bertinggung susah, nak berlari susah. Pada mereka-mereka yang umur 30-an, 40-an, 50-an, yang ada sejarah keluarga yang pernah jadi atlet sukan, yang ada kemalangan, yang ada iaitu uric acid lebih, nak makan ni tak boleh, udang tak boleh, sotong tak boleh, siput pun tak boleh. Jadi kami memperkenalkan ubat. Dalam banyak-banyak ubat yang terbaik pada DZR Healthcare, iaitu ubat untuk masalah sakit sendi yang diluluskan oleh Biro Farmasi Kebangsaan, yang ada nombor MAL, namanya Gojo. Pasangannya ada dua, satu krim dan satu ubat. Kena makan kena satu makan, satu sapu. Jadi insya-Allah pada semua yang duduk rumah yang ada susah nak berjalan, kami pun dapat sambutan yang sangat baik sekali. Cepat-cepat telefon, WhatsApp kami. Staf saya akan bantu semua yang ada masalah sakit sendi, sakit lutut, susah nak sembahyang, susah nak dan sebagainya. InsyaAllah kena amalkan selama 3 bulan. 1 hari 1 botol, 1 hari 1 bulan 1 botol, 1 hari 1 biji, 1 biji. Jadi insyaAllah WhatsApp kami, call kami, staf saya akan bantu anda, dan produk yang selamat, produk yang diluluskan oleh Biro Farmasi, ada MAL, ada hologram, dan sapu juga krim untuk rasa keselesaan. Jadi ayuh, pak long, mak long, kawan-kawan semua yang ada masalah sakit lutut, sakit sendi, sakit belakang, sakit urat dan sebagainya, maka cepat-cepat telefon kami. InsyaAllah kami promote, fikirkan sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau kita biarkan, apa akan jadi dekat lutut kita? Apa akan jadi dekat sendi kita? Bagaimana keadaannya? Jadi insyaAllah WhatsApp cepat-cepat. Produk yang terbaik. Selamat berdaftar dengan Biro Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengawal samudra. Kami melindungi anda. Kami menyelamat nyawa dan harta benda. Kami sentiasa bersedia. Kami mesra. Kami bangga jadi pembela. Kami Maritim Malaysia. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang telah pun menjaga kedaulatan negara selama ini dan juga memastikan perairan negara dan sempadan negara sentiasa berada dalam kawalan yang tersendiri. Itu yang kita ingin raikan sempena dengan ulang tahun sambutan Maritim Malaysia yang ke-16. Terus sahaja tanpa melengahkan masa, saya bersama dengan Laksmana Maritim Datuk Muhammad Zubil bin Matsum, Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, yang kini bersama dengan kami di panggilan video. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, itu yang hendaknya. Okey, Datuk, kita tahu sambutan sempena dengan ulang tahun ke-16 APMM ataupun Maritim Malaysia ni pastinya sedikit berbeza disambut di luar daripada kebiasaan di musim PKP, dan pelaksanaannya itu pastinya memberikan semangat yang berbeza. Mungkin boleh kongsikan sambutan sempena dengan tahun ini. Ya, betul Puan Anem. Pada tahun ini kita akan merayakan hari ulang tahun APMM yang ke-16 pada 15 bulan Februari ini. Yang mana lazimnya pada masa ini, pada saat ini seharusnya kita sibuklah dengan raktai pembarisan, istiadat, tahlil kita buat, tetapi disebabkan dalam tempoh PKP ini kita tidak dapat
melaksanakan semua aktiviti-aktiviti yang telah dirancangkan secara lazimnya. Tetapi kita ubah format pada tahun ini. Kita rayakan sambutan hari ulang tahun FMM secara maya pula pada tahun ini. Iaitu kita buat FB Live pada 15 hari bulan ini jam 9 pagi. Kita dah atur acara-acara yang kita buat. Dalam pada itu juga kita telah merangkakan ataupun telah meluar-luarkan aktiviti yang akan diadakan, iaitu di antaranya adalah pameran aset secara maya APMM, iaitu kita akan pamerkan kita punya kapal, bot, pesawat udara, dan kita adakan pertandingan menulis esei bagi pelajar-pelajar sekolah, dan kita juga mengadakan pertandingan media arus perdana dan pertandingan artikel dan e-poster, media alternatif dan blogger yang terbaik. Semua ini kita rangkakan dan boleh dirujuk kepada laman web Facebook dan kita ada sediakan hadiah juga. Agak lumayan juga dalam bentuk sijil simpanan premium. Wow. Ini adalah kali pertama dan dilakukan melalui virtual kan, Datuk? Datuk mungkin boleh kongsikan juga untuk tahun ini pastinya semangat dia berbeza kerana APMM sendiri terlibat dengan outbanting yang memastikan sempadan negara, yang memastikan keadaan yang double disaster lah. Keadaan ini perlulah diperhalusi dan dijaga oleh pihak APMM sendiri untuk memastikan tidak ada berlakunya pencemaran dari segi kedaulatan negara dan sebagainya. Apa yang mungkin boleh diberikan sebagai penghargaan kepada kekuatan Datuk sendiri? Ya, betul Puan. Kalau kita lihat seperti mana yang Puan bagi tahu tadi, double disaster yang kita lihat dalam tempoh PKP, pemeriksaan ke atas kapal-kapal dan bot-bot. Kita takut anggota kita juga dijangkiti oleh COVID-19 ini. Betul. Ada juga saya maklumkan kita telah menggarap satu tema hari ulang tahun APMM pada tahun ini, iaitu temanya adalah kami serius melaksanakannya. So kalau kita lihat bagaimana tema ini digarap adalah kita cuba untuk membandingkan pencapaian pengoperasian APMM pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Saya lihat pencapaian pengoperasian APMM baik dari bidang penguasaan di zon maritim Malaysia dan operasi cari lamat iaitu search and rescue, kita telah mencapai satu tahap yang sangat cemerlang. Betul. Kalau saya kongsikan dengan penonton pada hari ini. Datuk, maaf ya, sebelum nak kongsikan kejayaan, ingin juga kita kongsikan sedikit bersama dengan Datuk sebenarnya. Kita dapat kompilasikan beberapa ucapan ulang tahun seperti dengan sambutan ulang tahun ke-16 APMM yang dapat dikumpulkan dalam kalangan keluarga, pihak APMM sendiri, warga APMM sendiri. Jadi ayuh Datuk, kita sama-sama saksikan, boleh ya? Boleh, silakan. Ayuh kita saksikan terlebih dahulu. Selamat menyambut Hari Maritim ke-16. Namaste. Saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Agensi Penguasaan Maritim Malaysia ke-16 kepada seluruh warga kerja Maritim Malaysia. Semoga Maritim Malaysia akan terus komited dalam melaksanakan tugas dan mencapai lebih banyak kecemerlangan demi agama, bangsa dan negara. Kami warga Zon Maritim Tawau mengucapkan selamat menyambut Hari Ulang Tahun ke-16 Maritim Malaysia. Kami serius melaksanakannya. Kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Agensi Penguasaan Maritim Malaysia ke-16, mengawal, melindung dan menyelamat. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Ulang Tahun ke-16 buat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kami serius melaksanakannya. Hai, selamat ulang tahun ke-16 kepada Maritim Malaysia. Selamat Hari Ulang Tahun APMM. Hai, saya nelayan Kuala Lumpur mengucapkan selamat Hari Maritim ke-16. Happy birthday to Maritim.
dia sedikit penghargaan sempena dengan sambutan ulang tahun ke-16 APMM. Masih lagi bersama dengan Datuk. Itu sedikit ucapannya. Kalau tadi kita nak kongsikan, Datuk, kejayaan APMM sendiri, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, yang pastinya mengharungi pelbagai rintangan dan juga cabaran di musim COVID-19 dalam melaksanakan pelbagai operasi juga. Mungkin boleh kongsikan, Datuk, silakan. Ya, kalau kita lihat pada tahun 2020 ini, kita telah melaksanakan banyak juga operasi, iaitu Op Benteng, Op Kuda Laut, Op Naga dan Op Khas, yang mana saya akan cuba huraikan. Op Benteng seperti yang umum sedia maklum adalah ops ini diletakkan di bawah National Task Force, yang mana dalam National Task Force ini dianggoti oleh agensi-agensi lain juga seperti ATM, PDRM, JIM dan APMM. Op Benteng ini untuk mengekang kemasukan parti daripada negara jiran melalui laluan-laluan yang tidak diwartakan. Kita lihat kita mula Op Benteng ini seawal pada tahun lepas, iaitu semasa tempoh PKP, iaitu pada 18 Mac kita dah lancarkan Op Benteng ini, yang mana kita telah jangkakan sekiranya keadaan COVID-19 di Malaysia dia dalam keadaan yang dapat dikawal, dan kita khawatir kes import kerana mereka ini masuk tanpa melalui laluan yang tidak sah dan mereka tidak menjalani saringan kesihatan. Jadi mereka akan masuk Malaysia melalui hotspot yang ada laluan tikus. Mereka pergi ke sektor pembinaan, sektor lain, dan mereka kemungkinan akan merepakkan garis ini. Jadi dalam benteng ini, APMM telah berjaya membuat tangkapan sebanyak 116 kes, iaitu nilai yang kita rampas termasuk bot semua adalah bernilai 41 juta, 41.322 lah juta. Dan kita juga melaksanakan Ops Kuda Laut dan Ops Naga. Dua-dua ops ini adalah ops untuk mengekang pencerobohan bot nelayan asing, khususnya kalau kita lihat di Laut Cina Selatan, pemasukan bot nelayan asing daripada Vietnam amat ketara sekali. Di dalam ops ini, kita APM dan agensi lain berjaya menangkap sejumlah 210 buah bot nelayan asing, dan bot ini juga telah menjalani pembicaraan dan sebahagian besarnya telah dilucut hak. Dan dengan kedua-dua kejayaan ini, kita telah mengutip sejumlah 463 juta termasuk dari aspek denda, kompaun, lelongan. Jadi kita melaksanakan Op Khas. Di dalam Op Khas ini adalah kita benteras penyeludupan dadah, rokok, ketum, dan dalam Op Khas ini juga kita telah berjaya merampas dadah dengan nilai 144.389 juta, rokok 3.59 juta dan ketum 396,000. Dan pada tahun lepas juga pada sekitar bulan 12, saya boleh katakan sejarah kepada penubuhan APMM sejak 16 tahun. APMM telah berjaya merampas sejumlah besar dadah jenis metafetamin, iaitu dengan berat 2.118 tan yang cuba dibawa masuk ke dalam Malaysia. Itu adalah satu pencapaian yang sangat cemerlang oleh APMM. Kejayaan yang cukup cemerlang sekali daripada pihak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Datuk, yang terakhirnya secara ringkas, apakah harapan Datuk bagi mereka yang sedang mendengarkan perbualan kita, mungkin ucapan daripada Datuk sendiri sempena dengan ulang tahun ke-16 APMM. Silakan, Datuk. Bagi melaksanakan tugas penguatkuasaan di dalam zon maritim Malaysia, ianya bukanlah satu perkara yang mudah. Saya suka satu perumpamaan dari bahasa Inggeris, a smooth sea never made a skillful sailor. Jadi APMM dalam setiap hari harus mengharungi cabaran, badai, gelombang untuk semua warga APMM menjadi lebih mahir, lebih berpengetahuan dan lebih berketerampilan. Jadi di samping itu,
juga saya ingin mengucapkan syabas kepada seluruh warga FMM yang telah menjalankan tugas dengan jujur, ikhlas, dan pada tahun ini tema kita akan cuba untuk melipat gandakan usaha. Sebab itu tema yang kita letak adalah kami serius melaksanakan. Baik. Kepada masyarakat awam juga, kita mohon kerjasama dapat diberikan kepada FMM. Talian yang paling mudah untuk hubungi FMM adalah cuma dial 999. Baik, Datuk. Maklumat akan terus disalurkan kepada APMM. Itu dia. Okey, terima kasih banyak-banyak, Datuk. Selamat ulang tahun ke-16. Saya tunjukkan plakat ini. Ini adalah plakat APMM hari ulang tahun juga. Sempena dengan 16, kami serius melaksanakannya. Okey, terima kasih banyak-banyak, Datuk. Okey, terima kasih. Jaga diri, Datuk. Sampaikan salam kami juga buat warga APMM di sana. Itu dia Datuk Laksmana Maritim, Datuk Muhammad Zubil bin Matsum, Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kami serius melaksanakannya. Itu merupakan tema pada tahun ini yang menjaga perairan negara, memastikan keselamatan negara kita. InsyaAllah. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini akan bersama dengan Fariha On untuk berkongsi tentang keberkesanan dan juga keselamatan vaksin COVID-19. Baik, terima kasih kerana setia bersama dengan kami di MHI. Kita nak kongsikan juga berkenaan dengan vaksin ini. Tapi sebelum tu, adakah kita ni, anda dah bersedia secara mental untuk menerima vaksin bagi COVID-19 ini? Pastinya ramai tertanya selamat ke tak selamat. Katanya banyaklah nanti kesan sampingan dan sebagainya. Tapi kita tak tahu bagaimana. Dan ini kita nak bincangkan berkenaan dengan sejauh mana keberkesanan dan juga keselamatan vaksin COVID-19 ini. Kita nak berbicara lanjut berkenaan dengan topik ini bersama dengan Dr. Badarul Hisham Abdul Rahman, Ketua Penyelidikan dan Pembangunan dari Pharma Niaga Berhad. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Baik. Selamat pagi. Okey. Kita bercakap berkenaan dengan vaksin ni, Doktor, kan? Kita tahu bahawa bulan ni negara akan menerima vaksin dan untuk mencapai imuniti secara kelompok ini melalui pelan imunisasi kebangsaan COVID-19 pada hujung bulan ini. Jadi ni ramai ni kata macam takutlah nak ambil kan vaksin dan sebagainya. Tapi sebelum tu kita nak bertanya dulu berkenaan dengan vaksin ni. Kan kita tahu Pfizer ni kan dibuat melalui teknologi yang terbaru, terkini. Jadi kita nak tahu juga melalui Pharma Niaga sendiri kan, vaksin Sinovac. Adakah ia dilakukan ataupun kita melalui teknologi baru dan sejauh mana terbuktinya kesannya? Okey, rakan strategik Pharma Niaga adalah Sinovac. Ya? Dan vaksin teknologi yang kami gunakan adalah jenis virus yang telah dimatikan. Teknologi ini bukan baru. Teknologi ini telah matang dan telah digunakan hampir 40 tahun. Dari segi keselamatan dan keberkesanannya memang telah terbukti. Dan vaksin COVID-19 bukan vaksin pertama keluaran Sinovac menggunakan teknologi tersebut. Dari segi data-data keselamatan yang telah dihasilkan selama berpuluh tahun. Dan termasuk juga kajian-kajian klinikal untuk fasa 1, 2 dan 3 bagi COVID-19 bagi vaksin ini memang terbukti berkesan. Ya? InsyaAllah tidak ada perlu ditakutkan dengan penggunaan vaksin Sinovac. InsyaAllah. Baik. Berkenaan bila cakap pasal vaksin, Doktor, sejauh mana keberkesanan itu kan? Itu yang orang memberikan tumpuan dan saya pasti banyak artikel-artikel akhbar maupun tempatan ataupun di luar negara berbicara berkenaan dengan peratusan keberkesanan vaksin itu. Jadi dari segi perubatan atau pharmaceutical tu, sudut keberkesanan tu bagaimana? Okey, konsep efikasi ini adalah unik sedikit ya. Biasa sebab kita lebih biasa dengan kaedah rawatan. Apabila kita sakit, kita dapat ubat dan tengok keberkesanan ubat tersebut dari segi rawatan. Tetapi vaksin adalah ubat yang digunakan untuk membentuk sistem pertahanan tubuh supaya kita terhalang daripada jangkitan. Jadi kajian klinikal terhadap vaksin tidak boleh diberi kepada pesakit. Dia diberi kepada orang yang sihat. Jadi untuk menentukan tahap keberkesanan atau efikasi sesuatu vaksin, kita ambil dua kelompok volunteer ya, ataupun sukarelawan. Sebahagian akan diberikan dengan vaksin, sebahagian lagi diberikan dengan dinamakan placebo yang bukan berkandungan vaksin. Jadi secara statistiknya sukarelawan ini akan dipantau
jika mereka terkena jangkitan. Jadi penerima vaksin secara umumnya sepatutnya kurang mendapat jangkitan berbanding yang tidak menerima vaksin. Jadi kadar jangkitan bagi volunteers yang menerima vaksin berbanding yang tidak menerima vaksin adalah dikatakan sebagai efficacy. Ya? Dia sedikit berbeza dengan keberkesanan. Ya? Sebab dalam sistem yang tidak dikawal dan dipantau. Ya. Baik. Ada laporan dari luar negara, doktor, yang mengatakan bahawa vaksin Sinovac ini mempunyai keberkesanan yang berbeza di beberapa negara. Jadi bagaimana, doktor, boleh terangkan sedikit berkenaan dengan perbezaan keberkesanan ini? Ya, terima kasih. Very good question. Sebab ini sebenarnya terdapat banyak kekeliruan tentang keberkesanan ataupun efficacy vaksin Sinovac. Kajian klinikal fasa 3 yang diperkatakan dilakukan di peringkat global, dilakukan di Turki, dilakukan di Brazil, dilakukan di Indonesia dan juga sekarang dilakukan di Chile. Dia lebih kepada untuk melihat keberkesanan atau efekasi di peringkat yang berbeza, matlamatnya berbeza. Yang sepatutnya menjadikan benchmark adalah kajian populasi umum yang dilakukan di Turki, di mana keberkesanan atau efekasi vaksin Sinovac ada pada tahap 91.2%. Sama tinggi dengan vaksin-vaksin lain, which is very good. Tetapi pihak Sinovac yang bekerjasama dengan negara Brazil berani untuk melihat tahap keupayaan vaksin tersebut menghalang jangkitan di kalangan pekerja-pekerja hospital. Itu daripada nurse, doktor dan sebagainya. Jadi 100% kajian yang dilakukan di Brazil adalah kaki tangan hospital yang berdepan dengan pesakit COVID secara harian. Ya? Kalau kita lari pada kawasan yang kita tahu ada pesakit COVID. Tapi 13,060 volunteers di 16 hospital di Brazil yang terlibat dalam kajian tersebut hari-hari berdepan dengan pesakit COVID. Jadi keupayaan untuk mereka dijangkiti ataupun keberangkalian untuk mereka dijangkiti adalah tinggi. Jadi nisbah di antara yang menerima vaksin kajian tersebut dengan yang tidak menerima agak besar. Jadi menyebabkan kadar efekasi kalau mengikutkan statistiknya agak sedikit rendah berbanding dengan populasi umum seperti di Turki, which is 90%. Jadi tetapi yang lebih penting adalah kita perlu melihat keupayaan vaksin tersebut mencegah daripada penularan penyakit tersebut. Kita apabila menerima vaksin, kita tak boleh menghalang jangkitan. Kita mungkin masih menerima jangkitan, macam kita kena flu. Kita masih, tetapi majoriti yang menerima vaksin masih terkena sedikit jangkitan dengan gejala yang simptom yang ringan, macam flu. Mereka tidak dimasukkan ke hospital ataupun memerlukan rawatan rapi. Bermaksud vaksin tersebut memang amat berkesan. Dia baik, doktor, itu yang berkesan. Tapi sekarang ni ada yang memperkatakan bahawa selamat atau tidak, diiktiraf selamat atau tidak. Bagaimana vaksin itu diiktiraf sebagai selamat? Okey, itu another good question. Kajian keselamatan vaksin ini dibuat pada peringkat 1 dan teruskan peringkat 2 dan fasa ketiga. Pada peringkat pertama, kajian dilakukan terhadap beberapa kumpulan umur. Ada kumpulan dewasa yang sihat, ada kumpulan warga emas. Dan kajian untuk vaksin Sinovac dilakukan pada warga emas sehingga berumur 87 tahun. Yang juga sihat tapi mungkin sihat sebagai orang tua yang mungkin ada sedikit penyakit. Dan terbukti berbanding dengan kajian placebo dan vaksin, tidak ada kesan sampingan dan keupayaan pertahanan juga tinggi, tidak ada kesan sampingan. Dan juga telah disambung kepada kajian untuk kanak-kanak yang sedang dilakukan sekarang untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 17 tahun. Jadi kalau kesan sampingan tu cuma macam kesan sampingan suntikan macam biasa sebab ada merah-merah atau mungkin rasa nak demam dan pemerhatian kajian dilihat pada 7 hari pertama selepas suntikan dan disambung sehingga 28 hari sehingga 6 bulan. Dilihat ada tak. So kesimpulannya kajian yang telah dilakukan memang tidak ada. Alhamdulillah tidak ada laporan-laporan yang mengatakan adverse reaction ataupun alergi bagi formulasi vaksin Sinovac. Alhamdulillah. Okey. Doktor, sebelum tu saya nak tanya, mungkin boleh jawab dengan agak singkat sedikit. Kalau seseorang itu dah mengidap COVID-19, kan, disuntik vaksin ini, adakah boleh membantu peratusan untuk kesembuhan itu?
apabila jangkitan secara semula jadi, kita tak tahu berapa banyak antibody yang terhasil dalam tubuh kita sebab tidak dipantau. Tapi kajian klinikal kita menentukan dengan dos yang berbeza, dos yang semasa suntikan, dos dan pemantauan yang kita telah tentukan bahawa antibody yang terhasil berupaya menghalang jangkitan ataupun perebakan penyakit tersebut. Jadi kita sarankan walaupun sesiapa yang telah mungkin kena jangkitan patut menerima vaksin, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Badarul Hisham Abdul Rahman berkongsi dengan kami berkenaan dengan vaksin untuk COVID-19 ini. Itu dia Dr. Badarul Hisham Abdul Rahman, Ketua Pendidikan dan Pembangunan Pharma Niaga Berhad. Kita sebelum tu nanti buat kajian sikit, jangan dengar-dengar kata orang dimomok-momokkan berkenaan dengan vaksin. Baik, selepas ini kita nak terus bersama dengan Fadli. Silakan untuk bawakan penerbangannya. Okey, baik. Terima kasih Fariha. Okey, di Malaysia hari ini kita nak bawakan satu perkongsian menarik lah. Satu perkongsian menarik di mana ada 2 orang pelajar daripada Fakulti Perakonan Universiti atau UiTM yang melakar kecemerlangan apabila tersenarai antara 10 terbaik di dunia dalam peperiksaan ACCA ataupun CAT. Okey, ACCA adalah Persatuan Akauntan Bertauliah Berkadar. Jadi untuk itu saya nak kenalkan kepada anda semua, kita bersama dengan Fatin Najwa Azman dan juga Putri Aiman Abdul Rashid. Assalamualaikum. Di mana? Waalaikumsalam. Okey, saya cuma dengar suara sahaja. Okey, ini dah Aiman. Okey, Fatin ada Fatin? Mana Fatin? Okey. Fatin dah ada dah. Okey, Fatin ataupun Aiman, saya rasa ini salah satu daripada pencapaian terbaik dekat bukan saja dekat Malaysia ini sampai ke dunia ni, dan saya rasa ianya membanggakan pihak UiTM, ibu bapa dan juga untuk rakyat Malaysia ini. Sebagai permulaannya mungkin boleh kongsikan bagaimana perasaannya. Sebab saya difahamkan Aiman macam tak percaya sampai kena refresh email tu 2-3 kali. Mungkin boleh kongsikan perasaan itu. Bila saya dapat email daripada ACCA tu, saya memang rasa amat terkejut, tapi saya memang bersyukur sangatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang tak dapat sama sekali diduga oleh saya dan juga keluarga saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ucapan tanya yang diberikan oleh YB Menteri Pengajian Tinggi dan juga YB Timbalan Menteri Kewangan serta beberapa orang senaman yang lain. Tidak dilupakan juga, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya, Syarah, guru-guru dan juga rakan-rakan yang telah banyak berkorban wang, masa dan juga tenaga bagi membimbing, mendidik dan juga menyokong saya daripada kecil sampai sekarang. Alhamdulillah. Okey, nak dengar kata-kata daripada Fatin pula. Bagaimanakah perasaannya ni apabila menjadi kata orang tu apa, bukan saja dekat Malaysia, malahan terkenal satu dunia ni pencapaiannya. Silakan Fatin, perasaannya bagaimana? Alhamdulillah, saya sangat terkejut dan masih terkejut. Tapi Alhamdulillah saya bersyukur dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang mendoakan dan terima kasih kepada pihak UiTM dan pensyarah-pensyarah di UiTM kerana banyak membantu untuk banyak bantu sehingga saya mendapat kejayaan ini. Okey. Baik, kita ni yang melihat keputusan ni, kita lihat kejayaan sahaja, tetapi kita tidak tahu di sebalik kejayaan kalian berdua itu mungkin ada kepayahan, kesusahan di sebalik peperiksaan ACCA ataupun CAT ni. Mungkin Fatin boleh kongsikan antara mungkin kepayahannya. Kita lihat dekat sini senang saja kan, lihat kejayaan Fatin. Mungkin Fatin boleh kongsikan apakah mungkin ada kepayahan ke untuk kita menjalani peperiksaan ACCA ini? Paper ACCA ini sangatlah susah, tak mudah lah. Memang susah, tapi dia manageable, boleh buat. Dan lagi-lagi during COVID ni, and then dengan kelas pun tak ada kelas fizikal, so kena kelas online kan. So sangat susah lah, tapi Alhamdulillah saya dia manageable, dia boleh buat. Alhamdulillah. Yalah, kepayahan, kesusahan tu salah seorang daripada mungkin pelajar yang cemerlang kan. Mungkin hasil kerja keras tu, alhamdulillah keputusannya cemerlang. Bagi Aiman pula, mungkin Aiman boleh kongsikan ya di sebalik mungkin sebelum peperiksaan itu bermula, apakah mungkin persiapan yang Aiman lakukan? Mungkin boleh jadi sebagai salah satu daripada perkara yang mungkin orang lain boleh tiru ke nanti. Apakah mungkin persiapan sebelum menjalani peperiksaan itu? Peperiksaan SCAT itu kan? Ya, silakan. Okay, sebelum menduduki peperiksaan, actually semasa saya habis kelas ke pun memang saya akan buat extra notes. So extra notes tu saya akan bawa lah pergi sebelum peperiksaan. Saya akan refer, kalau apa-apa yang rasa macam tak clear tu saya akan clarify dengan pensyarah saya. So saya terus refer daripada situ lah.
Okey, untuk Fatin pula, kita sedar kalau kita ini ingin berjaya, kita kena ada filosofi dalam kita punya diri kita. Bagi Fatin pula, bagaimana Fatin merungkai tentang perkara ini? Mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan, mungkin ada rahsia lah di sebalik kejayaan Fatin ni. Mungkin boleh kongsikan, Fatin? Saya tak ada any rahsia. Tapi apa yang saya boleh cakap, saya seorang pelajar biasa, penuntut biasa yang bukanlah outstanding, bukanlah a smart student, bukan student yang pandai, hanya student biasa. Apa yang saya boleh katakan, jangan give up kalau buat sesuatu, and then buat slow-slow tak apa, janji kita sampai destination tu. So apa yang saya selalu remind diri saya, slowly but surely lah, jangan give up. Yang itulah. Wow, slowly but surely. Wow, bagus tu. Okey, Aiman pula. Aiman, ada orang cakap lah kan, kalau kita ni nak jadi top student, kita ni nak berjaya, kadang-kadang sanggup tidak pandai macam nak membagi masa lah. Asyik belajar dan terus belajar. Adakah perkara itu betul? Ataupun Aiman sendiri, bagaimanakah Aiman membahagikan masa antara pelajaran dan juga mungkin ada aktiviti-aktiviti sosial yang mungkin Aiman boleh kongsikan? Okey, so selepas pembelajaran tu memanglah lecturer akan bagi kerja kan. Tapi kalau saya akan macam berehat dulu, sebab kalau kita macam baru habis kelas terus buat kerja, nanti saya rasa sangat pressure dan itu adalah tidak bagus untuk minda kita. Betul. So instead saya melepaskan stres saya dengan bercakap dengan kawan, dengan keluarga saya dan juga bermain sukan kadang-kadang sebelum COVID lah. Ya, betul tu. Kita kena pandai membahagikan masa lah. Okey, saya rasa ini salah satu daripada mungkin peluang diberikan kepada Fatin ataupun Aiman. Mungkin Fatin atau Aiman boleh kongsikan ini kepada mungkin ada pelajar-pelajar jurusan perakonan yang mungkin sedang tengok sekarang ini. Mungkin ada tips rahsia belajar sebab macam saya sendirilah. Saya rasa akaun ni susah bagi saya kan. Tapi mungkin kacang lah bagi Aiman ataupun Fatin ni. Mungkin boleh kongsikan ataupun mungkin boleh bagi tahulah mata pelajaran ini adalah senang untuk kita belajar ataupun ada tips yang berguna untuk pelajar-pelajar jurusan akaun ni. Silakan Fatin ataupun Aiman. Okey, kalau bagi saya lah. Kalau bagi saya tak ada any specific tips sebab setiap mata pelajaran yang saya belajar berbeza ikut mata pelajaran tu. Tapi apa yang saya boleh cakap, firstly kalau belajar, make sure kita prepare before kita masuk kelas so that kita tahu apa yang lecturer akan ajar, kita boleh lebih fokus. And selain tu, kalau belajar, lagi-lagi SCCA, kalau kita belajar, tolonglah kita belajar sebab kita minat benda tu and kita nak belajar untuk faham, bukan untuk sekadar pass. Belajar untuk kita praktikkan di dalam kehidupan seharian. So macam banyak subjek-subjek dekat dalam SCCA ini yang boleh kita praktikkan, macam mana kita nak manage our money, our saving, semua tu. So sangat berguna sebenarnya kalau kita belajar untuk faham instead of untuk pass. Betul. Selain itu saya rasa panjang tips tu. Tak apa, nanti kita add Facebook nanti kita tanya. Aiman pula, bagaimana Aiman? Mungkin ada tips untuk pelajar-pelajar akaun ni. Silakan Aiman, secara ringkasnya. Untuk pelajar-pelajar dalam jurusan akaun ni, saya rasa first memang mentality you kena kuat lah sebab untuk ambil subjek ini, kalau you nak excellent, you kena buat banyak latihan tau. So macam subjek ni bukan subjek yang sekadar menghafal je. Lepas latihan kena buat latihan lagi. So itu dia. Okey, alright. Baik. Terima kasih Aiman dan juga Fatin yang mana mungkin memberikan masa kepada kami di MHI ini. Okey, baik. Sekali lagi, tahniah. Syabas. Saya mewakili jutaan rakyat Malaysia mengucapkan tahniah syabas kepada Aiman dan juga Fatin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Okey, itu dia tadi Fatin Najwa Azman dan putera Aiman Abdul Rashid yang membanggakan bukan saja nama UiTM, malahan membanggakan nama Malaysia di persada dunia. Dan diharapkan dengan kecemerlangan ini dapatlah melahirkan ramai lagi akaunten-akaunten negara bertaraf dunia. Okey, kita ingin berhenti berehat seketika. Sekembali nanti kita nak bersama dengan artis ni yang kabarnya pandai menyanyikan lagu Mandarin. Nak tahu siapa dia? Kekal bersama kami di MHI. Itu dia
sweet kan? Tak habis. Fariha tengok yang model lelaki tu je. Tajuk lagunya By Your Side. Orang tengah bercinta, ya. Orang tengah berbunga-bunga, mungkin akan faham lah. Ataupun yang faham bahasa Mandarin. Kita ni nak kena tanya translate dia. Apakah itu maksudnya? Okey, bersama dengan Laila Sania, kini berada di panggilan video bersama dengan kita. Laila, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Laila. Cakaplah bahasa Cina, Mandarin. Selamat pagi macam mana? Zao an. Nak jawab apa? Jawab apa? Zao an juga. Zao an jugalah. Selamat pagi, selamat pagi. Okey, Laila, lagu yang baru untuk singlenya By Your Side. Kali ini dia punya percaturan dia berbeza dengan bahasa Mandarin. Bagaimana dengan ideanya? Bagaimana segalanya terjadi? Kongsikan dengan kita. Honestly, Lela memang daripada kecil Lela teringin nak ada lagu Mandarin Lela sendiri. Selama ni Lela duk cover lagu orang je. So Lela pun bagi tahulah dekat manager Lela. Boleh lah Lela nak ada lagu Cina satu. Lepas tu dapatlah lagu Zuo Shou Pei You Shou ni. Dan proses. Apa cuma By Your Side tu? By Your Side. Zuo Shou Pei You Shou. By Your Side. By Your Side. 3 je. Tadi So By Your Side. Tapi Laila memang pandai berbahasa Mandarin. Cumanya mungkin ada perbezaan kita bercakap dengan kita menyanyi. Betul. Ada tak? Banyak. Okey. Perbezaan dia besar sangat. Bila kita bercakap, intonasi kita lain. Bila kita menyanyi, sebutan kita tu lain. Macam ada perkataan yang kena ada H bila kita nyanyi. Tapi bila kita bercakap biasa, tak payah ada H pun tak apa. Contoh, shuoi. Bila nyanyi kena shuoi. Bila bercakap tak payah shuoi. Dia jadi shuoi pun boleh. Macam tak ada beza. Tak, kita tak faham macam sebab mungkin kita tak mendalami dan mempelajari lah. Nak tanya, Lela maknanya daripada kecil ke, daripada tadika ke, belajar bahasa Mandarin ni sejak bila? Betul, daripada tadika. Lela start belajar Mandarin daripada umur 2 tahun. Okay. Dekat rumah berbahasa Mandarin dengan sesiapa? Ahli keluarga? Adik-adik Lela pandai cakap Mandarin, tapi Lela jaranglah cakap Mandarin dengan diorang. Okey. Daripada awal sebenarnya kan, kalau kita ni nak belajar bahasa Mandarin pada awal daripada kecil lah. Kalau kita ada anak pun kan, daripada kecil kan. Okey, saya nak tanyalah di sebalik mungkin orang Melayu yang pandai berbahasa Mandarin lah. Mungkin boleh kongsikan lah, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang boleh dikongsikan. Mungkin ada, yelah, orang tu tak tahu sebenarnya awak ni fasih ataupun pandai berbahasa Mandarin. Ada tak mungkin peristiwa-peristiwa yang mungkin boleh kongsikan bersama kami? Nak tahu juga kan? Okey, ni lah rahsia lah. Lela tak pernah cerita dengan orang lain. Lela pernah pergi shopping mall sekali. Okey, lepas tu Lela masa tu Lela jalan lambat. Ya, memang salah Lela. Lepas tu tiba-tiba ada satu kakak dekat belakang ni. Ayo, 这个马来人怎么走到这样慢? Dia cakap, kenapa budak Melayu ni jalan lambat sangat? Lepas tu Lela pusing. Lela cakap, 对不起. Lepas tu dia cakap, sorry. Dia macam malu pula lepas tu. Itulah padanya ya. Itu antara kelebihan lah hari ini. Kelebihan lah sebenarnya. Kan, tak dapatlah orang nak cakap belakang. Nak berbisnes pun sebenarnya satu advantage untuk Lela. Betul. Bagaimana dengan sambutan peminat? Sebab kalau kita tahu sebelum ni yang menyanyikan lagu Mandarin ni hanyalah seorang sajalah, kita punya figura kan, Sheila Amzah. Sekarang ni kita dah ada seorang lagi, Lela, yang menyanyikan lagu, siap keluar single. Sambutan peminat Lela sendiri macam mana? Alhamdulillah, sangat memuaskan. Ramai orang suka lagu ni. Yang cakap lagu ni macam Korean drama pun ada ramai. So Lela sangat bersyukur. Alhamdulillah. Okey, cakap pasal Korean drama ni, Fadli ni dia tanya, iaitu artis Korea ke yang digandingkan dalam muzik video tu? Pandai pilih. Bukan, dapat ni? Artis Cina Malaysia. Wow, artis Cina Malaysia Nama dia Yurayasi. Dia orang Johor tau. Dari Johor tau. Okey, kita tahu, kita sedar yang Laila pandai berbahasa Mandarin, nyanyi lagu Mandarin kan. Nak dengarlah Laila untuk nyanyi sikit lagu Melayu, boleh tak? Boleh. Okey. Lela nyanyi lagu Lela lah ya. Boleh. Jika kau dah siap lakaran. Sikit sangat. Itu betul-betul. Puas. Okey.
Kita sambung ke? Jika kau dah siap, lakaran, biarkan aku warnakan. Okey. Kalau dia punya cara nyanyian dia tersendiri. Kan itu yang mungkin menjadikan suara serak-serak basah dia tu dikenali, diingati. Sekarang ni promosinya untuk lagu Bioside ni dah di mana-mana platform ya. Dah boleh dengarkan di mana-mana platform muzik. Betul, di semua platform muzik dah boleh didengarkan. Okey, Sheila Hamzah ni dalam cerita pasal Sheila Hamzah tadi kan. Sheila Hamzah ni memang dah tahu dah kan, terkenal sampai ke negara China kan. Jadi untuk perjalanan kerjaya Sheila Hamzah tu dengan ceritanya beliau pergi sendiri ke China kan untuk mempromosikan dirinya dan sebagainya. Macam Laila pula bagaimana? Adakah mungkin ada perancangan untuk memasarkan lagu ini sampai ke negara China dan bagaimanakah dari segi sudut promosi itu? Adakah ianya dirangka sendiri oleh Laila sendiri ataupun ada syarikat company label? Silakan Laila. Laila ada buat planning dengan family Laila, ada buat planning dengan company juga. Kita sama-sama bincang. Memang ada dalam kita punya planning nak pergi China, negara-negara yang boleh cakap Cina. Tapi sebab MCO ni kan, kita semua stay at home dululah, jaga diri, jaga kesihatan kita masing-masing. InsyaAllah, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik nanti. Okey, yang terbaik kita ucapkan kepada Laila. Jaga diri Laila. Terima kasih. Okay, terus maju. Itu dia Laila Sania. Jangan lupa untuk dengarkan Bioside. Ataupun bahasa Mandarinnya? Jangan tanya saya. Bioside, okey, anda boleh dapatkan di mana-mana platform muzik untuk dengarkan. Okey, itu sahaja. Itu dia Laila Sania untuk minggu ini, untuk hari ini. Esok kita akan ada topik yang menariknya. Keluhan peniaga yang terpaksa tutup. Kita sedar hari ini dah ada peniaga-peniaga yang boleh kembali membuka sektor perniagaan mereka. Tapi kita nak kongsikan. Tapi ada juga yang belum boleh buka kan, macam kecantikan dan sebagainya pun. Mungkin mereka sekarang ini pun sedang menunggu saat yang terbaik bila arahan akan dibuka. Betul. Okey, esok akan mendekati golongan itu. Teruskan bersama dengan kami esok ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Kau nak cepat kaya macam jual entah, tapi kau sendiri malas nak usaha. Cerita sana sini gebang, kau merata-rata. Pantang depan mata, ada saja cerita. Tipu beli kawan, memacam ular sawah. Bila kau tahu kau lari berbatu, macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu, pakai doga dari tanah. Dia laga ayam, bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang, kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelang, lari lintang pukang. Kau tak mampu bayar sekupang bang ala kazam. Oh amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri yang sudah datang dari Jawa. Pandai kau nak lari, bawa duitku ke mana? Buai laju-laju, buai sampai lepuk sana. Duitku beribu, semua entah ke mana. Memanggil fasolati, kambing tapak kakinya. Memang kau salah, ku tabok kau pun tak apa. Bang polisi yang semarti.